Kawan-kawan media, ready? Baik, ada lagi? Alright. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada seluruh rakan-rakan media yang saya hormati sekalian kerana sudi hadir untuk membuat liputan sidang media yang bersejarah ini. Hari ini dalam sejarah, terbukti kerajaan Malaysia Madani dengan inisiatif yang penuh inovatif telah pun terus melangkah ke depan dan komited untuk meningkatkan kualiti prasarana awam dan juga untuk membela nasib rakyat dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Hari ini kita menyaksikan di mana idea telah menjadi impian, menjadi kenyataan. Ini adalah lembaran baru sejarah pembangunan prasarana awam negara kita. Buat pertama kali dalam sejarah di mana kerajaan mengadakan pertandingan terbuka kepada semua pihak yang berminat untuk mereka bentuk yang terbaik untuk membina prasarana awam, dan dalam perkara ini hari ini adalah Pasar Awam Kompleks Kapal Pasar Awam Bukit Bertajam yang bersejarah lebih 50 tahun. Pasar Awam ini telah mengalami kebakaran pada 2014. Selepas 10 tahun sabar menanti, hari ini muncullah reka bentuk mercu tanda baru untuk bandar bersejarah Bukit Bertajam, di mana pertandingan telah pun diadakan, dianjurkan bersama oleh Majlis Bandaraya Seberang Perai, bersama dengan Pertubuhan Arkitek Malaysia. Kita buka untuk pertandingan selama 2 bulan, berjaya mendapat 75 penyertaan. Dan akhirnya, di mana 3 orang pemenang dan 10 orang pemenang telah pun dipilih dalam satu saringan proses yang cukup sengit dan juga telus dan terbuka. Hari ini kita saksikan pemenang akan diberikan tanggungjawab sebagai konsultan projek tersebut untuk pastikan cetusan idea beliau bukan saja follow up, tetapi it will be follow through. Dan saya tadi pun sudah sarankan supaya projek bernilai 24 juta ringgit ini akan bermula dengan kadar segera, dan dijangka akan siap menjelang tahun melawat Malaysia 2026. Saya harap majlis pembukaan rasmi dapat dibuat sebelum Hari Raya Aidilfitri 2026. Ini saya yakin pimpinan Majlis Bandaraya Seberang Perai akan berhempas pulas, bertunggus lumus untuk memastikan pembinaan upgrade kompleks Pasar Awam Bukit Bertajam ini akan disiapkan sepenuhnya, berkhidmat kepada lebih 400 orang peniaga di kawasan pekarangan kawasan Pasar Awam tersebut. Dan saya harap selepas siapnya mercu tanda baru kompleks Pasar Awam Bukit Bertajam bakal menjadi satu lagi tarikan pelancongan sempena tahun melawat Malaysia 2026. Dan tahun ini saya dengan sukacita mengumumkan KPKT akan menyediakan 110 juta ringgit dana khas untuk menaik taraf pasar-pasar awam di seluruh negara. Dan kita harap mulai hari ini mana-mana pembinaan semula pasar awam baru yang berskala besar seperti kompleks Pasar Bukit Bertajam akan mengamalkan modus operandi yang sama, iaitu kita akan buat pertandingan secara terbuka. Bayangkan 10 tahun akan datang, pasar-pasar awam Malaysia semua akan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang istimewa, menarik dan juga berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan. Ini adalah hasil cetusan ilham dan idea yang penuh inovatif dan kreatif. Kita memberikan pentas kepada arkitek bertauliah di negara kita ini supaya bakat mereka tidak terpendam, bakat mereka boleh terselah menerusi siri pertandingan yang bakal dianjurkan oleh KPKT bersama dengan Pertubuhan Arkitek Malaysia yang akan merayakan ulang tahun 101 tahun pada tahun ini. Selepas Pasar Awam, saya akan bincang dengan pengurusan tertinggi kementerian supaya PPR akan datang. Kita juga mungkin, itu kita akan bincang dulu, mungkin juga akan mengambil cara yang sama
di mana projek perumahan rakyat juga akan buat pertandingan desain yang paling cantik, yang paling mesra alam, lestari, berdaya huni serta bersifat manusiawi. Ini sangat penting supaya kita lihat pada masa akan datang sama ada PPR, bomba, bangunan bomba ataupun pasar awam, semuanya akan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang bersifat arkitektur, penuh dengan seni bina tersendiri. Maka saya yakin tahun lepas KPKT juga berjaya mencipta sejarah. Kita telah pun melaksanakan 5,196 projek prasarana awam, satu rekod paling tinggi dalam sejarah dengan jumlah peruntukan 700 juta ringgit. Tahun ini, menerusi kelangsungan kecemerlangan kementerian, KPKT akan belanja 784 juta ringgit. Satu peningkatan yang mendadak lagi untuk terus melaksanakan. Visi saya adalah untuk menyempurnakan 50,000 projek prasarana awam dalam tempoh 10 tahun, iaitu 2 penggal pilihan raya, supaya rakyat betul-betul dapat menikmati dan melihat perubahan positif yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, soalan? Yang market itu bila yang keadaan? Okey, di mana tadi saya telah sarankan, di mana Datuk Bandar pun yakinlah dia projek ini akan dimulakan dengan keadaan segera. Peruntukan sudah ada, okey, pertandingan sudah siap, maka tak payah tunggu lagi. Jika boleh, besok buatlah mesyuarat. Tak payah tunggu besok. Ini tahun baru, kita kena ada azam baru. Saya sarankan target dia kena wajib siap dalam tempoh 24 bulan. Itu menjelang 2026. Now is only January 2024, 2025. Haraplah insya-Allah 2026 Januari ni boleh siap lah. 24 bulan. Kerana dia memang upgrade dan bukan perlukan piling yang sangat lama. Sebab itu daripada pengalaman setelah bincang dengan Datuk KSU, kita yakin dia mampu dilakukan. Ya. Mungkin kita akan bincang. Belum lagi. Saya kena buat feasibility study untuk pastikan sama ada model pasar awam boleh terpakai kepada PPR. Kerana PPR kebanyakannya adalah bangunan bertingkat, berstrata. Tapi basar ni biasanya dia 2 tingkat saja. So senang untuk nak buat pertandingan. Tapi dari segi keselamatan dan lain-lain tu, so kita akan kaji. Tapi jika didapati konsep tu memang boleh dilaksanakan, kita akan laksanakan. Ada timeline? Tahun ini kita akan buat keputusan. Yes, tahun ini juga akan buat keputusan. Ya. Saya harap di mana semua prasarana awam dengan branding KPKT semua akan menjadi mercu tanda yang menarik dan menjadi kebanggaan. Yang paling penting dia menjadi kebanggaan warga penduduk tempat itu. Supaya kita membina the sense of belonging. Semua rasa seronok, syok, wah, saya boleh dapat pergi ini. Tempat saya, kampung aku ada mercu tanda sebegini. Ini adalah visi dan misi kita bersama. Okey, soalan lain? YB, Ya. dengan isu Isu pasar dulu. Pasar dulu. Kerana penting tahun ini kita akan peruntukkan 110 juta. Okey. Dan selain daripada itu, kebersihan tandas pun kita akan pertingkatkan. Buat pertama kali, saya mengucapkanlah jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memberikan peruntukan khas 150 juta ringgit untuk pembinaan tandas-tandas awam bertaraf BMW, iaitu bersih, menawan dan wangi. Okey, kita harap menjelang tahun 2026, tahun melawat Malaysia, seluruh 20,000 tandas awam Malaysia semua bertaraf BMW. Ini adalah azam kita. Dan saya tahu kebersihan adalah sebahagian daripada keimanan. Maka adalah menjadi tanggungjawab semua pihak. Bantulah kita, bantulah kerajaan supaya kita jadikan semua tandas ini betul-betul bersih, wangi dan menawan dan menjadi kebanggaan kita semua. Okey? Berarti 110 juta untuk yang diperuntukkan Pasar, tahun ini. Tapi dah ada ke pasar mana yang dia kena pasti nak upgrade? Ya memang itu saya akan umumkan pada masa yang
Hari ini saya tak Anggaran beberapa? bolehlah dalam siri saya akan meneruskan siri rawatan sentuhan kasih KPKT. Tahun lepas jejak kaki saya bersama Datuk KSU, kita dah pergi melangkah satu Malaysia. Semua negeri saya pergi. Tahun ini saya akan meneruskan jelajah sentuhan kasih KPKT ke seluruh negara. Hari ini merupakan MBSP Betua. Ini adalah program menteri pertama untuk tahun baru. Dan kita pilih MBSP kerana atas kejayaan mereka menganjurkan pertandingan bersejarah ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga MBSP. So, dalam siri sentuhan kasih ini saya akan umumkan manakah pasar yang akan juga mendapat peruntukan untuk membina semula. So, stay tuned and wait for the good news. Stay tuned. Alright. Okay. Fokus kepada pasar, tandas, kebersihan, penjajah. Yang lain isu politik jangan tanya. Nanti berita baik ini akan tenggelam. Mengenai isu parti yang mula gerai kedai-kedai jualan. Ha? Pendatang asing tanpa izin. Okey. Untuk makluman semua, kerajaan sentiasa konsisten. Okay, dalam isu ini, kerajaan Malaysia Madani sentiasa konsisten untuk membela keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat tempatan. Oleh kerana itu, KPKT menerusi PBT tidak pernah mengeluarkan lesen kepada pendatang tanpa izin untuk buka gerai. Okey, tindakan undang-undang sedang dilakukan. Untuk maklumat semua, KPKT menerusi kerjasama dengan PBT. Kita telah melakukan operasi jika tidak silap saya lebih 4,000 kali. Dan 2,800 dianggarkan 2,800 lesen telah pun dibatalkan menerusi penguatkuasaan undang-undang. Apabila kita syaki ada pendatang tanpa izin, salah guna premis, okey, ataupun salah guna lesen yang dikeluarkan oleh PBT, maka lesen tersebut akan dibatalkan. Jangan lupa, salah satu prinsip rukun negara kita adalah kedaulatan undang-undang. Okey? Okey, soalan memuaskan hati saudari. Ini sidang media pertama tahun baru. So kena layan juga. So everyone okay? Puas hati? Boleh dapat tajuk utama besok? Boleh ya? Okey, terima kasih semua. Okey. Thank you very much. Mama. Mana? Ha?